Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz ucapkan pada pelajar sekalian, didoakan semoga kalian berada dalam keadaan sihat dan boleh meneruskan kehidupan seperti biasa. Dan insya-Allah pada sesi PDPR kita pada kali ini, kita akan menyambung semula pengajian ataupun kelas kita yang tertunda sebelum ini. Pada kali ini kita akan lihat tajuk daripada bidang Al-Quran, pelajaran yang keempat, iaitu pada muka surat 19. Pelajaran yang keempat, muka surat 19 dalam buku teks. Tajuknya ialah panca indera yang dimanfaatkan. Panca indera yang dimanfaatkan. So, apakah dia yang dimaksudkan dengan panca indera? Okey. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, terdahulu saya akan bacakan sepotong ayat Al-Quran daripada surah Al-A'raf ayat 179 yang dijadikan sebagai ayat kefahaman bagi tajuk ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Surah Al-A'raf ayat 179. Kalau kita lihat pada terjemahannya pula, walaqad zara'na li jahannama, walaqad zara'na li jahannama, sesungguhnya kami jadikan untuk penghuni neraka Jahannam. Sesungguhnya kami jadikan untuk penghuni neraka Jahannam kathiran minal jinni wal ins, kathiran minal jinni wal ins, ramai daripada golongan jin dan manusia, ramai daripada golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati, qulub, la yafqahuna biha, tetapi tidak mahu memahami ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan yang mempunyai mata ataupun penglihatan tetapi tidak mahu melihat bukti keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya. Walahum azanun la yasma'una biha, serta yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar ajaran dan nasihat dengannya. Serta yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar ajaran dan nasihat dengannya. Ulaika kal an'am, ulaika kal an'am, mereka itu diumpamakan seperti binatang ternakan. Al-an'am ini ialah maksudnya binatang ternakan. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Sepintas lalu kita dapat lihat di dalam ayat ini dinyatakan ada 3 ciri sebenarnya. Ada 3 ciri orang yang akan bakal dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zaliklah, kita minta jauh daripada hal yang demikian.
Apakah ciri-cirinya? Kita akan lihat selepas ini. Menurut Al-Imam Ibn Kathir, seorang ulama tafsir yang terkenal, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan neraka dan menjadikan sebahagian besar penghuninya adalah daripada kalangan jin dan manusia. Semuanya itu tentang kemasukan ke dalam neraka ini adalah bergantung kepada amalan mereka. Ini yang sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibn Kathir. Okay. Apakah dia, kalau sekiranya seorang itu ditempatkan di dalam syurga, orang yang layak memasuki syurga ialah orang ataupun kalangan manusia yang beramal dengan amalan yang baik, berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri yang dijadikan sebagai prasyarat utama seseorang itu layak memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya pula ialah bagi penghuni neraka ialah manusia yang beramal dengan amalan yang buruk dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ciri orang yang tempat terakhirnya nanti adalah di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan beberapa keadaan penghuni neraka ini. Antaranya termasuklah yang pertama, penghuni neraka itu diseret beramai-ramai ke neraka dalam keadaan tertiarap di atas mukanya. Begitu dahsyat sekali gambarannya keadaan orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT. Ini adalah sabit daripada ayat suci Al-Quran dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, penghuni neraka ini kelak akan ingin untuk hidup semula kerana tidak sanggup menanggung azab neraka, dan juga mereka berhasrat ataupun berkeinginan untuk melakukan amal soleh. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jadi kerana seksa yang ditanggung di dalam neraka tersebut yang tidak mampu dihadapi oleh mereka, maka mereka merayu kepada Allah SWT untuk dihidupkan semula walaupun sedetik bagi melakukan amal-amal soleh. Yang ketiga, orang yang menyeleweng daripada jalan yang benar ini akan bakal menjadi bahan bakar api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri yang ketiga penghuni neraka. Yang keempat, keadaan keadaan orang yang mendiami neraka ini. Yang keempat, muka penghuni neraka itu hitam legam akibat pendustaan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri orang yang menghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, orang munafik dan orang yang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya di atas kekufuran yang telah mereka lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara beberapa contoh ciri penghuni neraka seperti mana yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Bagi tujuan tersebut, untuk menghindarkan diri kita daripada termasuk di dalam kalangan orang yang disenaraikan sebagai penghuni neraka Allah SWT, ini kita minta dijauhkan daripada hal tersebut. Maka kita hendaklah memanfaatkan tubuh badan kita, khususnya panca indera kita ini yang dianugerahkan oleh Allah SWT, agar kita tidak menyeleweng daripada jalan kebenaran, agar kita tidak menyalahgunakan, dan kita menggunakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah SWT. Jadi cara untuk mencari kebenaran ini dengan mana kita memanfaatkan panca indera ini dalam melakukan perkara-perkara ma'ruf. Apakah dia perkara-perkara ma'ruf? Perkara-perkara yang disukai Allah SWT, perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Pertama ialah kita memanfaatkan panca indera ini tadi untuk memahami ayat-ayat Allah. Ayat itu khususnya ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Akal yang Allah SWT kurniakan kepada kita, mata yang Allah SWT berikan kepada kita ini, hati kita, lidah kita ni, kita gunakan untuk mentelaah Al-Quran, membaca terjemahan, belajar isi kandungannya, mentadabbur ayatnya,
untuk dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita hendaklah mengambil iktibar daripada tanda kebesaran Allah ini sebagai pencipta melalui kejadian alam. Apa yang berlaku di sekeliling kita ini, kejadian, perubahan-perubahan, ciptaan-ciptaan Allah, rasa takjub kita pada kehebatan Allah yang menciptakan daripada sekecil-kecil perkara sehingga ke sebesar-besar perkara ini, sepatutnya dijadikan sebagai landasan untuk kita memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah ini, dan kita menginsafi diri kita ini sebagai seorang hamba yang tidak mempunyai apa-apa pun di sisi Allah. Itulah cara yang seterusnya. Yang ketiga, mata digunakan untuk melihat segala ciptaan Allah SWT, seperti melihat kejadian gunung ganang dan laut, yang mana hal ini jika dihayati, diimani, difikirkan secara lebih mendalam, insya-Allah ia secara tidak langsung dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggunakan panca inderanya tadi, mata khususnya, melihat kebesaran Allah, bukti kehebatan Allah SWT ini, timbul rasa keinsafan pada diri dia bahawasanya alam ciptaan yang terbentang begitu luas ini sendiri pun sudah cukup jadikan sebagai asbab untuk kita menyedari bahawa diri kita ini di sisi Allah SWT itu tidaklah lebih, melainkan kita hanyalah sekadar hamba kepadanya. Yang keempat, sekiranya kita dikurniakan oleh Allah SWT dengan telinga. Jadi telinga ini kita hendaklah gunakan untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, ya. Kalau tidak kita sendiri, kita mendengar bacaan daripada orang lain, dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, dan juga lantunan, zikir, selawat dan sebagainya, yang mana ini boleh menimbulkan ketenangan di dalam jiwa kita. Seterusnya kita berupaya untuk bereaksi sebaik mungkin terhadap hal tersebut, dan ia boleh mendatangkan kesan yang baik terhadap diri kita. Itu cara dia, maknanya cara yang kita boleh apply lah, kita boleh gunakan untuk memanfaatkan panca indera yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT, agar kita tidak termasuk dalam tiga golongan yang seperti mana yang kita boleh lihat dalam surah Al-A'raf ayat 179 tadi. Ada hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, ada mata tapi tidak mahu melihat kebesaran Allah, ada telinga tapi tidak mahu mendengar ayat-ayat Allah SWT. Itu yang kita bimbang. Yang seterusnya, untuk memanfaatkan panca indera bagi mencari kebenaran dengan mencegah kemungkaran, pertama kita adalah berusaha membetulkan salah faham kandungan ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana wujud pada hari ini golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab, khususnya golongan-golongan yang memusuhi Islam. Mereka menyebarkan ideologi, pandangan-pandangan yang memutarbelitkan kebenaran agama. Jadi setelah kita dianugerahkan oleh Allah SWT dengan panca indera yang salim, ini sejahtera ini tadi, kita hendaklah memanfaatkannya untuk kita berjuang membetulkan kesilapan pandangan-pandangan ini tadi. Kita memperjelaskan kedudukan yang sebenar, pemahaman yang sebenar, yang betul berpandukan daripada Al-Quran, hadis, dan juga daripada pandangan yang dipetik daripada ulama-ulama yang muktabar. Yang kedua, berusaha untuk menyedarkan manusia supaya tidak lalai daripada merenung tanda kebesaran Allah yang ada pada alam semesta, khususnya dalam konteks kita bersahabat. Kalau sekiranya rakan-rakan kita ini orang yang jauh daripada agama, yang enggan menunaikan solat, enggan berpuasa, ya, tidak mahu menjaga aurat, menjaga batas pergaulan dan sebagainya, sekali-sekala kita, jika ada peluang, kita gunakan peluang tersebut untuk kita saling menasihati, ya, kita ajak rakan-rakan kita untuk memikirkan kebesaran Allah SWT. Jadi hal ini akan dapat
memberikan sedikit sebanyak kesedaran pada diri kita dan juga kepada rakan-rakan. Yang ketiga, berusaha untuk menjauhkan diri daripada melihat perkara-perkara yang haram dengan panca indera pandangan mata kita, sedaya upaya yang termampu oleh kita. Sedaya upaya yang termampu kita kawal pandangan mata kita ini, sekalipun kita kadang-kadang rasa macam tak dapat nak elakkan. Ini maklum sahajalah hari ini kan, kalau kita keluar di mana-mana, macam-macam hal boleh kita lihat di luar. Kadang-kadang kita buka TV pun macam-macam hal boleh kita lihat, kita buka internet pun macam-macam hal boleh kita lihat. Tapi bagi orang yang ingin menyelamatkan diri dia dan dia sedar tentang azab seksa neraka yang tak terperinya itu diri, dia akan mencuba sedaya upayanya untuk menahan pandangan matanya daripada melihat perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan oleh agama. Yang keempat, berusaha untuk mengelakkan diri pada mendengar perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara hiburan-hiburan yang melampaui batas, perkara-perkara yang bentuk unsur-unsur kelalaian yang menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara seperti solat, yang menyebabkan kita lalai daripada membaca ayat suci Al-Quranul Karim, mendengar hiburan-hiburan yang melampau, terlalu banyak menghibur dan sebagainya. Ataupun mungkin telinga ini pula kadang-kadang mendengar berita-berita fitnah, Jadi orang yang mempunyai keyakinan, keimanan dan perasaan khauf, takut kepada ancaman azab Allah SWT seperti neraka ni tadi, dia akan sedaya upaya yang ada pada diri dia akan cuba mengelakkan dirinya daripada menyalahgunakan telinga yang dianugerahkan oleh Allah SWT tadi, ada dari mengelakkan dia untuk mendengar perkara-perkara yang melalaikan sebagai contohnya. Itulah jadi sebenarnya panca indera yang dianugerahkan oleh Allah SWT ini merupakan pinjaman yang sekiranya kita bijak dalam menggunakannya, mengendalikannya, insya-Allah ia boleh jadikan sebagai modal kita, asbab kita untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya mendapat nikmat yang terbesar sekali, iaitu memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya kita gagal memanfaatkannya, gagal untuk menggunakan dengan tujuan yang baik, bimbang, perkara ini akan menjerumuskan kita ke dalam lembah kesesatan, lembah kemurkaan yang mendatangkan ancaman azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita sedia maklum tadi, seperti mana dalam petikan ayat surah Al-A'raf surah 179 tadi, penghuni-penghuni neraka ini adalah terdiri daripada kalangan manusia dan jin yang ingkar pada perintah Allah, yang sombong kepada Allah, yang tidak mahu mentaati perintah Allah dan menyalahgunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah dia pengajaran daripada ayat ini tadi? Sebagai umat Islam, pertama sekali kita hendaklah melaksanakan segala perintah Allah. Ini tidak dapat dielakkanlah. Segala perintah Allah yang wajib kita buat, dan juga kita meninggalkan larangannya supaya kita dijauhkan daripada azab neraka jahanam Allah SWT. Itu doa, harapan kita lah. Yang kedua, kita hendaklah memanfaatkan hati, mata dan telinga kita, kerana semuanya ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi kalau kita gagal menjaga amanah ini, diri kita sendirilah yang kelak yang akan menanggung akibatnya. Yang ketiga, kita adalah menzahirkan kelebihan manusia berbanding binatang ternakan dengan memanfaatkan panca indera untuk kebaikan dunia akhirat. Kerana dalam ayat ini tadi Allah SWT mendemplak golongan-golongan yang sesat ini tadi, diibaratkan bagaikan binatang ternak. Kita maklum kalau binatang ternak ni dia ada tuan dia, dan tuan ini akan mengawal ternakan-ternakan dia tadi. Jadi kita bimbang kalau hari ini kita tidak memanfaatkan sebaik mungkin panca indera yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT ini tadi. Kita termasuk di kalangan orang yang diibaratkan seperti binatang ternakan yang mana akan pandu arah oleh syaitan dan nafsu kita untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum Allah
SWT. Yang terakhir, kita hendaklah mengelakkan diri daripada menjadi orang yang lalai, agar tidak diazab oleh Allah SWT. Kerana dalam ayat ini tadi Allah SWT mengibaratkan selain daripada orang ini dikatakan sebagai orang yang bagaikan seperti binatang ternak sesat, mereka juga termasuk di dalam kalangan orang-orang yang lalai. Ini kita faham orang yang lalai ini orang yang telah jauh daripada peringatan yang sebenarnya, jalan yang betul dan sebagainya. Jadi kita bermohonlah kepada Allah SWT selalu dalam setiap kali selepas kita menunaikan solat ataupun di waktu-waktu yang lain, bermohon kepada Allah SWT untuk kita ditetapkan hati kita, diletakkan di kalangan orang yang bersyukur atas nikmat panca indera yang telah dianugerahkan oleh Allah, dengan melaksanakan tuntutan menggunakan nikmat panca indera ini untuk melakukan segala perkara yang mendatangkan pahala dan redha Allah SWT, dan mohon dijauhkan daripada tergolong di kalangan orang yang menyalahgunakan nikmat panca indera ini tadi dan akhirnya terjerumus dalam kalangan orang-orang yang lalai dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.